Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan EU menekankan pentingnya memelihara keamanan dan kemakmuran sejagat. Ambil langkah berjaga-jaga berikutan cuaca panas dan kering. Sebagai usaha bersama untuk memperkukuh hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Kesatuan Eropah EU sejajar dengan peranan negara selaku penyelaras ASEAN bagi EU, pagi tadi Puan Paula Pampaloni, Timbalan Pengarah Urusan bagi Asia dan Pasifik di Perkhidmatan Tindakan Luar Eropah, delegasi EU ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa termasuk isu-isu membimbangkan yang menjadi keprihatinan bersama, kepentingan memelihara keamanan dan kemakmuran sejagat serta komitmen terhadap sistem multilateralisme. Kunjungan hormat diadakan di bangunan Dewan Majlis. Perbincangan turut menyentuh usaha dalam mengukuhkan kerjasama perdagangan dan memupuk keterangkuman serta perpaduan dalam menghadapi cabaran global masa kini. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Haji Huraini, binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun barat daya. Pembentukan ribut tropika yang aktif di rantau lautan Pasifik Barat masih dijangka berlaku pada minggu ini yang akan menyebabkan keadaan cuaca negara lebih kering dengan pengurangan pembentukan awan hujan bagi beberapa hari akan datang. Negara pada kebelakangan ini mengalami cuaca panas melampau pada waktu siang di beberapa kawasan dengan suhu maksimum harian yang telah direkodkan di beberapa stesen pencerapan cuaca mencapai 35 darjah Celsius atau lebih selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan ramalan cuaca berangka terkini, keadaan cuaca negara diramalkan berterusan panas dan kering dengan pengurangan jumlah dan aktiviti hujan sehingga Selasa 29 Julai. Suhu maksimum harian dijangka boleh mencecah antara 34 darjah Celsius dan 37 darjah Celsius. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas dan kering yang diramalkan berlaku. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD telah menyediakan catatan suhu maksimum harian dan suhu yang dirasakan bagi beberapa kawasan di negara ini dengan menggunakan infografik yang dikongsikan melalui media sosial BDMD untuk makluman dan rujukan orang ramai. Orang ramai juga dinasihatkan untuk terus mengikuti maklumat cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh BDMD. Persembahan bercorak kebudayaan, puisi dan kugiran antara acara yang disusun di pentas-pentas perayaan di keempat-empat daerah semalam bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Persembahan Malam Irama Kita Cerita Kita menyerikan acara di pentas perayaan Pusat Bandar. Acara dianjurkan oleh Kencana Laila Entertainment. Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Sementara pentas perayaan kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait diisikan dengan persembahan malam budaya variasi seni anjuran Majlis Perundingan Kampung Lumut 2. Hadir Awang Haji Amirul Hafiz Zin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait, dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan kugiran memeriahkan acara pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dan pentas perayaan di daerah Temburong diisikan dengan acara Simfoni Jiwa Belia, Anjuran Belia Permata Hijau dan Jabatan Belia dan Sukan Temburong. Hadir Dayang Hajah Umi Kaltum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hari Belia Kebangsaan ini adalah sendiri pada yang telah pergi. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79, kami bawakan sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kami dari Pertubuhan Seni Warisan Pelangi Negara Brunei Darussalam mengucapkan semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan dan kebahagiaan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Kami dari Guardian ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari At-Taqwa Travel and Tours mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Mustaqim Travel and Tour merafakkan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79 tahun. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan, serta sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Institusi beraja terus dipertahankan sebagai tunggak identiti negara dan cara hidup berpandukan falsafah negara Melayu Islam beraja. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sempena sambutan Hari Arkib Antarabangsa 2025, Jabatan Muzium-Muzium melalui Arkib Negara Brunei Darussalam menganjurkan forum Arkib dapat diakses Arkib untuk semua. Forum bertujuan memperkukuhkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan akses kepada maklumat arkib serta peranan institusi arkib dalam memastikan rekod warisan negara terus terpelihara dan mudah diakses oleh semua. Forum berlangsung pagi tadi di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. 3 ahli panel berkongsi pandangan dalam memperkukuhkan kefahaman mengenai nilai dan fungsi institusi arkib. Juga hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsalfillah, pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bersempena Hari Arkib Antarabangsa, pameran wajah Brunei menyusuri memori dilanjutkan sehingga 3 Ogos untuk kunjungan orang ramai.
Fungsi bahasa sebagai medium komunikasi mempunyai pengaruh besar dalam menzahirkan identiti yang berupaya mengawal naratif, ekspresi dan tindakan sosial. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, institusi beraja terus dipertahankan dan diterima sebagai tunggak identiti negara dan cara hidup berpandukan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa program Bicara Sejarah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Program berlangsung di Pusat Sejarah Brunei. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Pemangku Setia Usaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Cerminan Dinamika Sejarah melalui Pengkajian Linguistik Melayu, program memfokuskan kepada Himpunan Titah Kebahdulian Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dari tahun 1984 hingga 2025. Program dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo. Lebih 500 murid Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menghadiri majlis sambutan Hari Kebudayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Acara diadakan pagi tadi di Dewan Taska Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara pengisian aktiviti, demonstrasi alat muzik tradisional, pertunjukan fashion pakaian beragam dan persembahan lagu. Majlis dihasrat dapat memberikan pendedahan awal mengenai budaya dan tradisi Brunei, memupuk pendedahan patriotisme dan kebanggaan terhadap warisan budaya negara dan menyokong kempen Kenali Negara Kita ini. Nama buah-buahan. Tempat kerja ketiga ini tidak lagi bergantung satu-satunya kepada kecekapan teknikal. Ia memerlukan individu yang dapat mengadaptasi, kolaboratif, mahir dalam digital dan mempunyai pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Perkara tersebut ditekankan semasa majlis penutupan program latihan serantau Simeo Voktek Kemahiran Abad ke-21 Janaan ICT bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. 15 pegawai pendidikan serantau dari 11 buah negara ahli Simeo bersama 4 pendidik tempatan menyertainya. Program dijalankan dalam 2 fasa melalui keseimbangan teori dengan praktikal menggunakan alat ICT yang menyokong pelaksanaan kemahiran abad ke-21. 63 murid dari sekolah-sekolah agama di daerah Tutong menerima hadiah pada majlis penyampaian hadiah murid cemerlang peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama darjah 6 SSSRU 2024. Majlis diungkahkan oleh Jawatan Kuasa Guru-Guru Agama Daerah Tutong bagi meraikan dan mengiktiraf kejayaan murid-murid yang memperoleh keputusan cemerlang grade 1 agregat 5 serta menghargai usaha pihak sekolah mencapai keputusan 100% lulus. Majlis diadakan petang tadi di Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah, Daerah Tutong. Dua 20 ahli kelas bimbingan Muslimah Masjid dari beberapa buah masjid di seluruh negara menyertai kelas kemahiran membuat kek roll dan kek cawan. Kelas tersebut diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Kelas berkenaan merupakan inisiatif bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia. Sesi pertama mengetengahkan kemahiran membuat roti canai dan tumpi.
manakala sesi kedua memfokus kepada pembuatan kek gulung dan kek cawan. Pelaksanaan kelas seumpamanya diharap terus menjadi platform berkesan dalam menyampaikan ilmu kemahiran kepada muslimah masjid dan masyarakat umum serta mendorong mereka untuk lebih berdikari dan produktif dalam kehidupan seharian. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan pantai selepas melakukan sebarang aktiviti riadah demi memastikan persekitaran kekal bersih, selamat dan kondusif untuk semua lapisan masyarakat. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan hasil siasatan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Mara terhadap 3 individu tempatan yang dikenal pasti meninggalkan sisa buangan di kawasan pantai selepas beriadah sehingga mencemarkan alam sekitar serta menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengunjung lain. Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Mara mengeluarkan kompaun RM300 setiap seorang kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Kesalahan dilakukan di kawasan Pantai Jerudong. 3 warga tempatan tersebut, Khairuddin bin Ali, Siti Nur Amal Rashidah binti Haji Yusof dan Muhammad Marwan Wafiuddin bin Awang. Jabatan Daerah Brunei dan Mara juga menerima aduan mengenai sebuah syarikat bengkel kereta di Kampung Pengkalan Batu membuang sampah alat ganti kenderaan dan melakukan pembakaran terbuka di tanah lapang di Kampung Batung. Syarikat Syafiq Coil sendirian berhad dikenakan kompaun RM2,000 di bawah akta yang sama. Individu dan syarikat tersebut diarahkan untuk menjelaskan denda dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah. Kerja-kerja menanda garisan jalan di Jalan Menteri Besar dan Jalan Kebangsaan akan dilakukan pukul 9 malam ini. Penutupan sementara jalan bermula dari jenjambat berdekatan Kompleks Jabatan Kerajaan sehingga persimpangan lampu isyarat di Jalan Menteri Besar dan Jalan Kebangsaan akan dibuat sehingga kerja-kerja tersebut selesai. Tertakluk kepada keadaan cuaca, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Saingan kempen kejohanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun menyaksikan Falcon Sports membenam Wijaya FC dengan jaringan 9-0 di padang FABD. Perlawanan menyaksikan Falcon Sports mendominasi permainan sepenuhnya dengan awangku Muhammad Nawi membuka tirai jaringan seawal minit keempat. 2 minit kemudian, Muhammad Arman Azhari menggandakan kedudukan untuk mendahului 2-0. Muhammad Arman menambah 3 lagi gol pada minit ke-27, masa tambahan babak pertama serta minit ke-81 dan 89 menjadikannya penjaring terbanyak perlawanan dengan 5 gol. Turut mencatat nama selaku penjaring ialah Muhammad Adam Azhari pada minit ke-49, Muhammad Izzat dan Noah Ho Meng Kong pada minit ke-80 untuk memastikan kemenangan besar pasukan Falcon Sports.